Salam sejahtera dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 19 Oktober bersama saya Bumawin. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak perlu diadakan apabila tempoh sedia ada tamat Jun tahun hadapan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng menjelaskan ada pihak tertentu dan individu yang mencadangkan agar pilihan raya negeri tidak diadakan sewaktu pandemik COVID-19 tetapi Dun perlu dibubarkan apabila tempoh masanya tamat untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Jelasnya mandat baharu perlu diserahkan kepada rakyat dan yakin kerajaan mampu mengurus COVID-19 ketika proses pilihan raya. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak, GPS, menyatakan demikian ketika menutup Konvensyen Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP 2020 di Kuching. Beliau juga mahu kesemua parti komponen untuk bekerjasama sebagai satu pasukan bagi memenangi pilihan raya negeri ke-12 dan menambah bahawa pilihan raya yang akan datang akan membuatkan mereka lebih kuat untuk membina masa hadapan. Tambahnya, GPS akan sentiasa mengutamakan rakyat Sarawak dan kestabilan politik dalam usaha membawa negeri ini ke paras pembangunan lebih tinggi dan menjadikannya sebuah negeri maju pada 2030. Sementara itu, Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dalam ucapannya menggesa kerajaan negeri menyediakan vaksin COVID-19 secara percuma kepada semua rakyat tempatan sekiranya vaksin tersebut sudah ada di negara ini. Jelasnya perkara tersebut merupakan salah satu resolusi SUPP yang telah diluluskan secara sebulat suara dalam persidangan tersebut. Jelasnya, SUPP juga mahu kerajaan negeri membelanjakan hasil kutipan cukai jualan ke atas produk petroleum yang dieksport yang bernilai 3.18 bilion ringgit bagi kesejahteraan rakyat. Ini termasuk memberi bayaran secara sekali beri sebanyak RM500 kepada seluruh rakyat Sarawak selain menubuhkan dana masyul Sarawak bagi memastikan generasi masa depan terus mendapat manfaat daripada sumber minyak dan gas negeri ini. Datuk Seri Dr. Sim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, antara resolusi lain yang diluluskan, pembinaan sekurang-kurangnya 5,000 unit rumah mampu milik setiap tahun bagi memberi faedah kepada kumpulan B40 dan M40 serta menyediakan bantuan kewangan kepada pembeli rumah pertama. SUPP juga sebulat suara menyuarakan sokongan penuh terhadap Datuk Petinggi Abang Johari selaku pengerusi Gabungan Parti Sarawak untuk memimpin SUPP pada pilihan raya umum negeri ke-12 kelak serta kekal menjadi Ketua Menteri di negeri ini. Kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah 22 juta ringgit bagi projek naik taraf bekalan air di daerah Daro. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata projek tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Utiliti di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar sebagai agensi pelaksana. Projek yang dijangka siap pada tahun depan ini bakal memanfaatkan kira-kira 1,200 penduduk di Kampung Pancor dan Kampung Tebaan. Justru beliau menggesa kontraktor agar membuat perancangan teliti dan mempercepat kerja-kerja naik taraf yang mengalami kelewatan ekoran pandemik COVID-19 supaya projek tersebut berjalan lancar. Datuk Amar Awang Tengah ditemui media semasa melawat ke tapak projek naik taraf sistem bekalan air daerah Daro di Kampung Pancor. Teknologi terkini perlu diketengahkan dalam sektor pertanian bagi melonjakkan lagi pendapatan golongan petani dan negara amnya. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, perkara ini perlu dilakukan bagi menyokong usaha kerajaan dalam memajukan sektor pertanian negeri. Justru para petani harus mempertingkat kemahiran dalam bidang teknologi pertanian dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam memajukan diri. Ia perlu dianjakkan daripada pertanian tradisional kepada pertanian moden dan kepada pertanian menggunakan smart farming, menggunakan IoT, internet. Malah, beliau melihat penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian berupaya menarik minat golongan belia untuk menceburi pertanian moden.
Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan kepada media selepas merasmikan program jangkauan komuniti pertanian Agricop di Dewan Kampung Patiambun Limbang. Program tersebut dihadiri lebih 100 peserta. Jambatan Batang Lupar kedua dijangka membawa impak besar dalam mempertingkat pembangunan sosioekonomi bahagian Seri Aman khususnya di kawasan Lingga. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Simoy Peri berkata projek jambatan itu yang menelan kos lebih RM223 juta bukan sahaja akan memendekkan tempoh perjalanan dari Bandar Simanggang ke Betong, sebaliknya bakal memacu pertumbuhan ekonomi setempat. Jelas Simoy Peri, projek berkenaan adalah sebahagian daripada pakej pembangunan jalan pesisir atau jalan utama kedua Sarawak. Ia merupakan projek pembangunan yang sudah lama dinantikan penduduk Seri Aman dan bakal meningkatkan jaringan perhubungan kawasan Seri Aman dengan bahagian lain iaitu bahagian Betong serta bahagian wilayah tengah Sarawak. Pembinaan jambatan tersebut dijangka siap pada tahun 2024. Turut termasuk dalam pakej pembangunan jalan pesisir Sarawak adalah rancangan pembinaan jalan yang menghubungkan Lingga dengan Sebuyau. Simoy berucap pada perasmian Community Action Program Anjuran Jabatan Penerangan Sarawak di Grand Stumbin di Seri Aman. Pelbagai projek pembangunan yang sedang dan akan dilaksana di daerah Daro bakal mengubah lanskap sosioekonomi daerah itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad berkata, ini juga merupakan komitmennya untuk membawa perubahan dan pembangunan di daerah itu agar kemakmuran bersama dapat dicapai selari dengan hasrat Sarawak menjadi negeri maju pada tahun 2030. Jelasnya, salah satu projek mega yang sedang dalam pembinaan ialah projek Jambatan Muara Lasa yang bernilai hampir RM600 juta. Safi'i juga berterima kasih kepada kerajaan negeri yang telah meluluskan projek yang berimpak tinggi itu termasuk pembinaan beberapa jalan menghubungkan penempatan terpencil seperti di kawasan Pasin. Dan kita percaya dengan adanya pewalaan projek ini yang memerlukan belanja hampir 65 juta, ianya akan mengubah juga kehidupan masyarakat di kawasan Pasin yang sekarang ini terdiri pada 8 buah rumah panjang, mempunyai sekolah dan klinik. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian Dewan Masyarakat Daro dan penyampaian geran tanah yang disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan. Safi'i turut menyeru masyarakat setempat agar memanfaatkan pembangunan yang giat diusahakan itu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sejumlah hampir RM1 juta di bawah dana fasilitasi tani telah disalurkan kepada 53 orang peserta dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka bagi memacu pertumbuhan industri moden dalam kawasan tersebut. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Dr. Anwar Rapai berkata, daripada jumlah itu, 31 orang peserta menerima dana projek fertigasi untuk tanaman seperti cili padi, cili kulai, terung asam dan halia. Jelasnya 15 peserta menerima dana untuk mempelbagaikan tanaman iaitu mengusahakan tanaman tongkol jagung muda. Manakala 4 peserta menerima insentif mula projek iaitu projek pemprosesan kuih muih dan 3 lagi peserta menerima dana untuk mempelbagai pendapatan keluarga seperti projek pembuatan kuih kering, kerepek dan pelbagai kacang. Jabatan Pertanian akan dijadikan sebagai suatu agensi yang akan memantau mengenai progres ataupun perkembangan setiap peserta dan juga mereka akan diberi tunjuk ajar oleh pihak yang bertanggungjawab iaitu pihak yang telah dipilih oleh pihak jabatan untuk mengagih dan juga untuk menyediakan bahan-bahan yang terutamanya bahan-bahan untuk pertanian fertigasi tersebut. Beliau ditemui media selepas menyerahkan dana tersebut di Sibu. Beberapa peserta yang ditemui menyambut baik insentif itu. Kami menanam bibikon rumah bunga lama sudah, hampir sampai 3 tahun lah tanam bibikon. Kami mau minta bantu lebih luas kerana baja tidak cukup lah. Itu kami minta sebab kami tanam 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Atas projek tu kita dapat menjana ataupun menambah pendapatan kita lah. Dan dengan projek tu juga membuat kita semangat
terutama sekali generasi muda, dan saya sendiri ada 4-5 orang kru muda-muda yang betul-betul gigih untuk meneruskan projek itu. Sebelum ini, beberapa projek fertigasi yang dijalankan di kawasan Dunangka sudah pun berjaya membuahkan hasil yang membanggakan. Ini termasuk projek fertigasi Terong Asam yang dianggarkan mampu menghasilkan sebanyak lebih 200 kg buah sebulan. Penganjuran Agriculture Community Outreach Program AgriCorp dapat membantu penduduk di luar bandar meningkatkan ekonomi mereka, khususnya menerusi bidang pertanian. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli berkata, melalui AgriCorp, para peserta mendapat hikmat nasihat dan tunjuk ajar daripada Jabatan Pertanian berkaitan pertanian moden. Datuk Talib berkata dengan adanya AgriCorp, penduduk juga dapat mempelbagai lagi produk pertanian dan perikanan mereka. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis penutupan AgriCorp Anjuran Jabatan Pertanian Bintulu di Rumah Panjang Joshua Manit, Bintulu. Seramai 100 peserta dari 5 buah rumah panjang di kawasan Jalan Bintulu Tatau menyertai kursus berkenaan. AgriCorp merupakan salah satu inisiatif dari kerajaan negeri dalam memberi pengetahuan teknologi pertanian, perikanan dan penternakan kepada petani. Kumpulan Happy Go Lucky dari Universiti Malaysia Sabah UMS muncul johan virtual 14.0 Hackathon East Malaysia yang diadakan selama 3 minggu bermula 24 September lalu. Hasil usaha projek kumpulan tersebut ialah AI Defective Glove Tracker berjaya mengalahkan 13 kumpulan lain yang menyertai pertandingan itu. Kejayaan itu membolehkan kumpulan berkenaan memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM5,000. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi kumpulan dari University College of Technology Sarawak. Majlis penyampaian hadiah secara dalam talian telah disempurnakan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan, Datuk Snowden Lawan di Virtual Park Semerahan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Snowden berkata, program Virtual Hackathon ini memberi peluang kepada penuntut universiti untuk didedahkan dengan isu-isu sebenar yang dihadapi industri berdasarkan kajian kes sebenar. Konsep ini akan membentuk kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah dan pengurusan projek yang secara tidak langsung akan memupuk peserta menjadi usahawan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Terus patuh SOP. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Bumawin, jumpa lagi.